Al-Baqarah saja ada 3 juzuk, 6,221 kalimah, 25,500 huruf. Nabi boleh baca dalam rakaat pertama saja surah Al-Baqarah komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma adfa'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'ir biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdir-Mu, jadikan kami sabar dalam menerima ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Bagi memula dan memuliakan pengajian, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab. Moga-moga pertemuan diberkati. Rabbana taqabbal minna bisyiril Fatihah. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Kita kembali bertemu di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Untuk musim yang ketiga, kita menggunakan sebuah kitab yang asalnya adalah kitab bahasa Arab, Al-Wasiyatu bi Ba'di Sunnah Shibhil Mansiyah, yang diterjemahkan ke bahasa Melayu dengan tajuk 100 Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Buku ini, terjemahan ini setebal 322 halaman. Asalnya merupakan sebuah buku yang disusun oleh Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, yang merupakan Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh, Arab Saudi. Buku ini ada 18 bab yang disusun mengikut sunnah-sunnah dalam kategori yang berbeza. Ada bab bersuci, ada bab junub, siwak, azan, solat musafir, solat sunat, bab solat Jumaat, orang musafir dan bagai-bagai lagi. Kita masih dalam bab yang kelima, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat. Pada kesempatan lalu kita dah pun membahaskan satu tajuk, iaitu tentang meluruskan saf. Ini pada muka surat 42. Kita belajar tentang sunnah Nabi yang mulia, iaitu melurus dan merapatkan saf. Dan kita ulang pendirian kita bahawa masyarakat sekarang terpecah kepada dua. Man tawassa'a fil jawaz, orang yang terlalu bermudah-mudah dengan kepentingan merapatkan saf, maknanya mereka kata tak apa, renggang dan bagai lagi, terlalu bermudah-mudah. Dan ada pula golongan wa man dayyaqa bil butlan, yang terlalu menyempitkan isu ini sampai tak boleh berlapan dada. Maknanya kita semayang ni tak sah, dajjal, setan, Freemason, WHO dan macam-macam lagi lah. Tak boleh nak. Dia
Dayyaqa bil butlan, dia mempersempitkan sangat sampai tidak ada keanjalan langsung. Dan kita mengambil jalan pertengahan, iaitu memahami situasi. InsyaAllah pada kesempatan pagi ini kita akan membahaskan subtopik yang kelima, muka surat 49, iaitu bacaan solat. Bacaan solat. Apa yang akan kita pelajari dalam bab-bab ini adalah apakah yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam solatnya. Apa sunnah dia? Nabi baca surah apa? Yang ini benda ni tidak wajib, tetapi simbol orang cinta pada Nabi, dia berusaha nak tiru apa yang Nabi buat. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Syekh Utsaimin dalam fatwanya, bacaan dalam solat perlu berpandu kepada ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, mengutamakan bacaan yang pernah dibaca oleh baginda Nabi. Namun begitu, bacaan lain atau bacaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi tetap dibolehkan ataupun ada kelonggaran. Kata tuan kitab, sebelum saya mengenekankan pendapat dan penjelasan singkat para ulama, saya sebutkan penjelasan ulama berkaitan dengan mufassal Al-Quran ataupun surah-surah pendek dalam Al-Quran. Penjelasan ini ditemui dalam beberapa hadis. Jadi pertama, dia nak akan terangkan dulu tentang mufassal. Ini bab Quran lah ya. Para ulama berselisih pendapat dalam perkara ini, sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Juz Al-Quran yang terakhir, iaitu juz 30, dikatakan sebagai mufassal, iaitu surah yang pertama. Terdapat 10 pendapat yang tuan kitab sebutkan dalam bab Al-Jahal bil Qira'ah fil Maghrib, membaca dengan nyaring ketika solat Maghrib. Pendapat-pendapat tersebut disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Muflih dalam Al-Adabus Syari'iyah dan As-Suyuti dalam kitab Al-Ithqan. Antara ulama yang paling kuat membahas bahawa awal surah mufassal adalah Qaf adalah Ibn Kathir. Beliau menyebutnya dalam tafsirnya, surah ini adalah surah pertama mufassal berdasarkan pendapat yang sahih. Menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, seperti yang disebutkan di atas, surah mufassal bermula daripada surah Qaf hingga akhir Al-Quran. Namun begitu, terdapat juga pendapat beliau, iaitu Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dan diulang-ulang dalam Fathul Bari bahawa surah mufassal bermula dari surah Al-Hujurat. Wallahu a'lam. Menurut Syekh bin Baz dalam ulasannya mengenai Fathul Bari, surah pertama dalam surah adalah surah Qaf. Seterusnya pendapat ini dikuatkan lagi dalam fatwanya. Soalan, mengapa dinamakan mufassal? Menurut Ibnu Muflih dalam Al-Adab Syar'iyah, terdapat 4 pendapat berkaitan dengan masalah yang disebut mufassal. Pertama, kerana terpisahnya surah itu dengan surah yang lainnya. Yang kedua, kerana banyak pemisah antara surah-surah tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, kerana surah tersebut muhkam ataupun jelas. Yang keempat, kerana hanya sedikit yang dimansuhkan. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dinamakan mufassal kerana surah-surahnya pendek dan jarak pemisah antara satu dengan lainnya begitu dekat. Menurut Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan, dinamakan mufassal kerana banyaknya pemisah antara surah dengan basmalah. Pendapat lain menyatakan kerana sedikitnya yang dimansuhkan, sehingga surah-surah ini juga dinamakan surah Al-Muhkam. Ini yang jelas maknanya. Pernyataan muhkam inilah yang disebut oleh As-Suyuti, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, surah yang kamu nyatakan mufassal itulah Al-Muhkam. Menurut As-Suyuti lagi, Ibn Abbas pernah menyatakan Rasul SAW wafat ketika umurku 10 tahun dan aku sudah menghafal Al-Muhkam. Melalui kitab Al-Itqan, Imam As-Suyuti menjelaskan surah mufassal terbahagi kepada 3 panjang, pertengahan dan pendek. Ibnu Ma'an menjelaskan yang panjangnya adalah hingga Amma Yatasa'alun, surah An-Naba. Yang pertengahan adalah dari Amma hingga surah Ad-Duha, dan dari Ad-Duha hingga akhir Al-Quran itu surah An-Nas adalah yang pendek.
Pendapat ini dikatakan sebagai pendapat yang paling mendekati kebenaran. Baik, ini kita akan jelaskan dalam hadis-hadis yang berikutnya. Apakah Nabi baca di dalam bacaan solat subuh? Ini kalau dapat amalkan ini bagus. Hadis yang pertama, kita ada 9 hadis. Daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri ma baina sittina ila al-mi'ati ayatin. Nabi SAW dalam solat subuh sering membaca antara 60 hingga 100 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bagaimanakah pendetailan ayat-ayatnya? Dalam hadis-hadis berikut ada keterangan. Hadis yang kedua daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu katanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil fajr bi qaf wal Qur'anil Majid. Kata Jabir bin Samurah, Nabi membaca surah Qaf wal Qur'anul Majid ketika solat subuh, surah Qaf. Hadis riwayat Muslim. Menurut pendapat daripada Jabir bin Samurah katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwan min salatikum lakinnahu kana yukhaffifus salata kana yaqra'u fi salatil fajri bil waqi'ati wa nahwiha minas suwar. Nabi SAW mendirikan solat sebagaimana solat kamu, hanya dia meringankan bacaan solat. Dalam solat subuh baginda membaca surah Al-Waqi'ah dan surah-surah seumpamanya. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Yang ketiga daripada Amr bin Haris, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wal laili idza as'as. Dia mendengar Nabi membaca ketika solat subuh wal laili idza as'as, itu surah At-Takwir. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Maksud wal laili idza as'as ialah surah Takwir sebagaimana dijelaskan oleh An-Nasa'i. Hadis keempat daripada Qutbah bin Malik radhiyallahu an, sallaitu wa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qara'a qaf wal Qur'anil Majid hatta qara'a wan nakhlam basiqat. Aku pernah sembahyang bersama Nabi, lalu baginda membaca Qaf wal Qur'anil Majid hingga wan nakhla basiqat, ayat yang ke-10 surah Qaf. Hadis Muslim. Baik, ini antara ayat-ayat yang panjang yang Nabi bacakan. Sebagaimana hadis yang pertama tadi, Nabi baca antara 60 hingga 100 ayat untuk sembahyang subuh. Namun kata tuan kitab, baginda juga meringankan lagi solatnya dalam keadaan tertentu, antaranya ketika dalam perjalanan. Tapi tara mana dia punya panjang walaupun pendek. Hadis yang kelima daripada Uqbah bin Amir. Dia bercerita pengalaman. Kuntu aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatahu fi safar. Faqala li, ya Uqbah, ala u'allimuka khairu surataini quri'ata fa'allamani qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Qal falam yarani surirtu bihima jiddan. Qala falamma nazala li salati subhi shalla bihima salat as-subhi lin-nas. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salati iltafata ilayya faqal, ya Uqbah, kaifa ra'aita? Kata Uqbah, aku pernah menarik tali unta Nabi dalam satu perjalanan. Lalu Nabi bersabda, wahai Uqbah, maukah engkau aku ajar yang lebih baik daripada 2 surah yang dibaca? Lalu baginda mengajarku qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Maka kata Uqbah, falam yarani surirtu bihima jiddan. Kata dia, tidak ada kebahagiaan yang menandingi kebahagiaanku kerana kedua surah ini. Kata Uqbah lagi, ketika baginda singgah untuk solat subuh, baginda mengimamkan kaum muslimin dengan membaca kedua surah itu. Falamma nazala li salati subhi shalla bihima. Bihima tu maknanya kedua-dua surah itu. Selesai solat, Nabi menoleh kepadaku dan berkata, ya Uqbah, kaifa ra'aita? Wahai Uqbah, bagaimana pendapatmu? Ini hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini hadis sahih.
Jadi Nabi pun ada hari dia baca juga qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi tidaklah kalau imam itu membaca surah pendek dia ni melanggar sunnah Nabi. Bukankah kita imam kena baca surah yang mufassal, yang panjang-panjang dan sebagainya? Tak. Ada keadaan tertentu boleh baca pendek. Tetapi Nabi baca pendek ketika musafir. Kalau dia bermukif dia baca panjang juga. Hadis daripada Abdullah bin Said, "Shalla lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subha bi Makkah. Fastaftaha suratal mu'minuna hatta jaa dzikru Musa wa Harun atau dzikru Isa akhazatin nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'latun faraka'ah." Kata Abdullah bin Said, Nabi mengimamkan kami sembahyang subuh di Mekah. Maknanya dalam travel lah, sebab Nabi mukimnya di Madinah. Nabi mengimamkan kami solat subuh di Mekah. Baginda membuka solatnya dengan surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Ketika tiba penyebutan Nabi Musa ataupun Isa, Nabi telah diserang dengan batuk dan baginda terus rukuk. Mana sampai ayat yang ke-45, lebih kurang ayat ke-45. Summa arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanim mubin. Nabi batuk. Nabi tu rukuk lah. Ini Tok Imam janganlah sampai ayat 45 batuk juga. Makmum tanya, ngapa batuk? Saya ikut sunnah Nabi. Ini hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Seterusnya daripada Ummu Salamah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha lamma syakkat lahu idza uqimat salatu subhi fatufi ala ba'irika wan nasu yusalluna. Nabi SAW berkata kepada dirinya ketika dia mengadu, jika solat subuh didirikan, tawaflah engkau di atas untamu, dan ketika itu orang-orang mengerjakan solat. Hadis riwayat Bukhari. Ada satu lagi penjelasan riwayat lain daripada Ummu Salamah surat sebelah. Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin yusalli ila janbil baiti wa huwa yaqra wat-tur wa kitabim mastur. Maka aku tawaf sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu solat di samping Baitullah dan baginda membaca wat-tur wa kitabin mastur. Ni surah At-Tur. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-8 ni tak ada nombor, tuan-tuan puan-puan isikan je nombor 8, daripada Abu Rauh Al-Kala'i, daripada seorang sahabat Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla subha fa qara'a fiha Ar-Rum. Nabi sembahyang subuh dan baginda membaca surah Ar-Rum. Lebih kurang Rum 60 ayat, 60 ayat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasai. Dan hadis yang ke-9 untuk sembahyang subuh ini daripada seseorang daripada Juhainah, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu zilzalaha fi rak'ataini kiltaihima fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amdan. Ini agak pelik sikit. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika subuh membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha dalam kedua-dua rakaatnya. Rakaat pertama pun baca idza zulzilati, rakaat kedua pun baca idza zulzilati. Maka kata perawi, saya tidak tahu adakah Nabi terlupa atau Nabi sengaja. Ini hadis riwayat Abu Daud. Maka inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, sama ada ketika di rumah maupun dalam perjalanan, yang ditiru oleh sahabatnya dan juga tabi'in. Pendapat-pendapat yang lain daripada mereka dapat dilihat dalam Al-Musannaf, karya ataupun karangan Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah. Tuan kitab tidak menyebutkannya di sini kerana bimbang perbahasan menjadi semakin panjang. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, pertama sekali kita kena lihat dalam persoalan semayang, bacaan yang Nabi baca dalam semayangnya ini. Pertama, kita kena ingat bahawa tanda orang yang cinta kepada Quran, orang yang cinta pada Quran, dia suka baca Quran dan dia suka dengar Quran. Sebab itu bila kita menengok hadis-hadis ini, Nabi baca tidaklah pendek yang kita sangka, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus.
Maka menjadi satu pelajaran pada kita, apakah pula bacaan kita sekarang kalau kita sembahyang. Kebanyakan dia kita bacaan kita ringkas-ringkas sajalah, izaja, inna a'taina, qul ya, qul huwallah. Maka dengan kita melihat penjelasan hadis-hadis pada pagi ini, sekurang-kurang menanamkan azam kepada kita untuk berdiri sedikit lama di dalam sembahyang. Sebab baca panjang ni tujuannya adalah nak berdiri lama dalam sembahyang. Sebab itu pernah sahabat bertanya 5 soalan pada Nabi, ya Rasulullah, ayyu a'malil afdal? Apakah amalan yang paling afdal sekali, ibadat ritual ini? Apa yang paling terbaik sekali ya Rasulullah? Nabi menjawab, tulul qiyam. Berdiri lama dalam sembahyang. Ini jarang sangat kita dapat buat. Ini hadis riwayat Abu Daud. Sebab itu seperti yang kita bahaskan tadi, para ulama mengatakan Rasul SAW dia akan membaca surah-surah yang dipanggil tiwalul mufassal, iaitu mufassal yang panjang. Bukannya idza jaa inna ataina ni dak, mufassal tapi yang panjang-panjang, bermula dari surah Qaf sampai surah An-Naba. Average lah kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, biasanya Nabi baca surah Tur 49 ayat. Ataupun ada hadis menyebut surah Muhammad 38 ayat. Ataupun Nabi membaca surah Al-Mursalat 50 ayat. Atau Nabi membaca surah Al-Anfal 75 ayat. Dan ada riwayat menyebut Nabi pernah membaca surah Al-A'raf 206 ayat. Ada juga di dalam hadis-hadisnya. Dalam konteks masjid macam mana? Dalam konteks masjid kita terpaksa timbangkan kederat makmum. Sebab Nabi pun berpesan, iza a'amma ahadukum nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam dan makmum kamu di belakang, ringankan sembahyang kamu. Tara mana ringannya? Ringan jangan sampai orang nyumpah seranah tok imam. Sebab kita tahu orang pencen dia tak sama kederatnya dengan imam muda-muda ini. Dia tak boleh rukuk lama, tak boleh berdiri lama, pusing mata macam-macam. Kalau dah duduk antara dua sujud nak naik itu satu jihad, dia nak naik semula pergerakan. Kita muda boleh lah action. Dia pun pernah muda juga. Orang pencen tu dulu dia pun tak nak jadi begitu. Tapi dia tak daya. Lalas join the backbenchers club sajalah. Semayang atas kursi je lah berlaku mudah sekarang. Jadi kederat makmum itu tak sama. Baik itu kita kalau imam, kalau nak baca panjang boleh. Tapi biarlah sedap. Itu. Kalau baca panjang tapi tak sedap, baik tak payah sajalah. Kalau sedap orang galik. Ada galiknya itu. Dia kita masalah masjid, jemaah manja, tapi marah kalau baca pendek. Habis nak baca apa? Tuan-tuan bayang. Baca pendek komplain, masjid negeri baca pendek biar aku semain surah je. Bila baca panjang, lama tak imam kamu ni banyak kerja. Jadi serba salah zaman-zaman sekarang ni. Tapi kalau nak ikut sunnah, benda ni Nabi baca average lah 49 ayat, 38 ayat. Saya ingat kita dah tak kuat lagi dah sembahyang macam ini. Sebab itu kita kagum masa bulan Ramadan beberapa tahun lepas ada satu berita keluar sekumpulan kiai dan juga santri di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro di Kecamatan Karas di Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Ini cerita dia sembahyang tarawih. Dia sembahyang tarawih 23 rakaat subuh kita. Tuan-tuan agak berapa lama dia buat? Kita buat tarawih tahun lepas. Masa kita buat tarawih di masjid negeri, 1 juzuk. Kita start pukul lebih kurang dalam 8.45, pukul 9, habis dalam pukul paling terbabas pun 10 minit, 10-15 minit. Sebab masa SOP mesti tamat pukul 10. Itu pun dah ramai mengeluh lah. Semua komplain kaboh, gila Tok Imam tak daya aku sembahyang panjang ni, lama lah ni. Kita sembahyang dalam sejam lebih. Dekat dengan pondok pesantren di Magetan ini, di pesantren Al-Fatah ini, mereka sembahyang 23 rakaat 8 jam. Macam naik kapal terbang. Kita buat tarawih 20 rakaat, pukul 9.50, pukul 10 habis, rasa masuk surga sangat dah. Ini 8 jam sembahyang. Apa sebab dia sembahyang 8 jam? Dia komplit 30 juzuk tiap-tiap malam.
Ini pondok pesantren, dia tak open public. Sebab public kalau datang, pensan semua public kalau... Sebab tu yang saya sebut di awal tadi, orang cinta Quran ni, dia suka dengar Quran. Sebab itu kita di Negeri Pahang, kita bersyukur ada di kalangan pegawai-pegawai tinggi kerajaan negeri, saya tak sebut nama lah, yang minat Quran. Jadi mereka ni akan cari masjid-masjid mana sebab nak ngulang bacaan Quran. Dia orang suka. Macam kita yang tak suka dengar Quran panjang, memang hamun panjang lah Tok Imam, aku dah sakit lutut sebab tak gemar. Kalau dia cinta kepada Quran, dia dengar tu dia galik. Sebab kita tahu Quran ni kalamullah, kata-kata Allah. Bayangkanlah kita ya, kalau kata-kata suara mak kita pun rindu nak dengar, kalau mak kita dah lama tak ada. Baik tu ingat, mesej WhatsApp jangan teks, rekod juga audio. Masa bila nak pakai, bila orang tu dah tak ada, kita akan dengar balik suara dia. Aku nak balik ni, orang benda lapar ni, suami hantar mesej suara, dia dah meninggal, rindu dengar balik suara. Kalau tag rugilah, sebab tu jangan ajar sangat hantar WhatsApp pakai tag, pakai suara untuk jadi simpanan kita. Maka begitulah cintanya orang pada Allah. Kerinduan dia adalah pada kalamullah, kata-kata suara. Dia rasa Allah berkata-kata. Tapi ni tak dapat ke kita kalau kita tak minat dengan Quran. Sebab itu jangan pelik, Nabi boleh baca Quran itu memang luar biasa sekali panjangnya. Tidaklah panjang terlampau luar biasa, tapi kalau sembahyang fardu itu 30 ayat, 40 ayat. Cuma kalau jemaah kita, alhamdulillah, macam tiap-tiap kita ni tiap-tiap subuh kita buat program khatam subuh. Peringkat awal dulu kita buat, setiap kali semayang kita baca satu makra'. Satu makra' ni tak adalah panjang pun, semuka setengah, 2 muka begitu je. Tapi sebab budaya kita jarang baca Quran yang agak panjang untuk subuh, jadi komplain peringkat awal tu ada. Tapi sekarang alhamdulillah, pejam celik, pagi tadi kita dah pun juzuk 27, makra' ke-7. Dia satu juzuk ada 8 makra'. Hari esok khatam juz 27 tanpa sedar. Kita buat slow. Maknanya hari Sabtu ni kita dah masuk juz 28. Siapa sangka kita boleh khatamkan 30 juzuk Quran dalam sembahyang subuh saja di masjid negeri. Tak ada orang boleh sangka begitu. Sebab kita bukannya ahli Quran. Tapi sebab kita hari-hari datang, ada orang tanya, Ustaz kenapa buat waktu subuh je, maghrib tak nak buat? Saya kalau buat waktu maghrib pensan jemaah. Sebab yang datang maghrib isyak ni bukan regular, bukan jemaah yang regular betul. Biasa orang nyinggah. Subuh, baik tu kami gelar subuh warrior. Dia memang purposely datang nak semayang. Walhal dia punya rumah ada je surau masjid berdekatan. Jadi dia purposely tu panggil warrior. Orang subuh warrior ni, pendekar subuh, setakat satu makra' biasa bagi dia. Walaupun nampaklah dalam kamera tu dia bergoyang-goyang, mengantuk agak lama pula lah Tok Iman bila benda tak faham. Tapi ni latihan. Tuan-tuan, saya nak kongsikan Nabi SAW, ini semayang fardu dia baca 30-40 ayat. Kalau dia semayang sunat, kata para sahabat, dia punya panjang sampai orang tak sanggup nak ngikut pun ada. Ada satu riwayat kata Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Al-Hakim dan juga An-Nasa'i dalam Sunan Kubra. Nabi dalam satu semayang sunat, kata Huzaifah ni siapa? Dia ni sahibu sirri Rasulullah, penyimpan rahsia Nabi. Siti sulit lah kalau kita sekarang. Kata Huzaifah, Nabi rakaat pertama semayang sunat, aku pernah dengar dia habis saja Fatihah, dia baca Al-Baqarah. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Huzaifah, aku ingatkan dia baca 10 ayat ke 30 ayat ke. Rupanya tak, Nabi baca komplit 286 ayat. Surah Al-Baqarah saja ada 3 juzuk, 6,221 kalimah, 25,500 huruf. Nabi boleh baca dalam rakaat pertama saja surah Al-Baqarah komplit. Bayangkan 3 juzuk, bukannya 3 makra'. Kata Huzaifah, aku ingat habis saja dia baca surah Al-Baqarah, Nabi rukuk, tak, sambung pula lagi. Alif Lam Mim,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dia baca pula surah Ali Imran, komplit 200 ayat. Ali Imran saja ada 2 juzuk dalam satu surah. Kemudian kata Huzaifah, aku ingat Nabi nak rukuk. Sambung lagi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini suratul Nisa. Nabi baca komplit 176 ayat. Suratul Nisa ada 3 juzuk. Artinya dalam sembahyang sunat Nabi baca total 662 ayat, 8 juzuk. 662 ayat, 8 juzuk rakaat pertama. Rakaat kedua kan berapa juzuk lagi Nabi baca. Itulah taranya panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Mungkin orang akan jadi pelik, macam mana Nabi boleh baca panjang? Jawapannya kerana Nabi ni dia pencinta Al-Quran. Pencinta Al-Quran. Suka baca, suka dengar, dia enjoy. Jadi muhasabahlah diri kita. Kita sembahyang di masjid surau, kalau tok imam tu baca panjang, kita marah ke kita happy? Kalau orang yang marah, dia mungkin dia ada sakit ke, itu sebahagian daripada sebab. Tapi kalau sudah cinta, kesakitan itu takkan terasa. Sebab suka. Dan betul kita menyeru kepada hadirin hadirat di luar sana yang hafiz Quran, yang ngapal Quran, kalau nak mengulang bacaan Quran balik, datang ke masjid negeri. Kita ada semayang 1 makrak tiap-tiap pagi. Dan insya-Allah dalam waktu terdekat ini untuk makluman kepada ibu-ibu juga ya, kita akan hidupkan kembali guru Al-Quran kita yang duduk di tiang belakang. Kita akan hidupkan balik. Tempatnya kita dah sediakan, cuma ada beberapa prosedur yang kami nak patuhi. Ini budaya tradisi di Timur Tengah banyak. Kalau di Universiti Al-Azhar, dia ada Masjid Al-Azhar, dia ada panggil ruwaq. Ruwaq ini kawasan ruang. Ruwaq ni istilah kita lobby lah kalau kita ni. Ruwaq untuk orang datang belajar dengan guru, membetulkan Quran. Jadi kita baca Fatihah, minta ustaz tu dengar betul tak saya punya Fatihah. Ataupun kita ni dah hafal di rumah, dia menghafal ni nak kena ada orang tasmik. Tasmik ni makna kita baca dia dengar. Kadang di rumah tak ada. Dia datang ke masjid, guru tu ada, boleh datang, nanti kita akan maklumkan tentang jadual operasi dan sebagainya lagi. Sebab kita nak menghidupkan budaya cinta kepada Quran. Suka Quran ini. Jadi inilah yang Nabi tunjukkan kepada kita, baginda membaca dengan bacaan yang agak panjang. Sebab itu kalau menengok kepada kadar bacaan Nabi dalam solat fardu, khususnya pada pagi ini kita bincangkan solat subuh, Nabi baca average lah lebih kurang dalam 29 ayat, begitu banyak sekali. Sebagaimana kata Amr bin Harith, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri idza syamsu kuwirat. Aku dengar Nabi membaca dalam sembahyang subuhnya iza syamsu kuwirat, surah At-Takwir. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Surah At-Takwir ni juzuk 30 lah, juzuk yang ke-30 dan dia ada 29 ayat. Begitu juga dalam hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim ada disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surah Al-Waqiah. Waqiah ni 96 ayat. Ada masa Nabi membaca surah Al-Mu'minun 118 ayat. Ada masa Nabi membaca surah Tur 49 ayat. Ada masa Nabi membaca surah Ar-Rum 60 ayat. Dan ada riwayat menyebut Nabi pernah membaca surah Yasin 83 ayat. Saya ingat kalau imam baca surah Yasin ramai jemaah suka. Sebab Yasin ni kita hafal. Bukan kita hafal, kita familiar. Kalau suruh baca, kita ingat juga. Orang mula kita boleh nyambung, boleh ngikut. Sebab kita kerap membaca surah Yasin. Suka. Kita bila orang baca, kita tahu ayat itu, kita seronok. Kita seronok nak mengulang bacaan kita. Dan dalam riwayat menyebut, Nabi membaca surah As-Saffat. Surah As-Saffat ni 182 ayat. Dan ada satu riwayat menyebut, walaupun surah As-Saffat ini ada 182 ayat, tapi para sahabat menganggap
182 ayat tu biasa saja. Tak adalah teruk macam kalau kita mendengar 182 ayat ni panjang betul. Jauh, dia orang bagi dia orang biasa saja. Jadi kita tanam azam lah untuk nak baca panjang sikit. Bacalah surah-surah yang Nabi kita sebutkan dalam hadis-hadis tadi. Tapi jangan baca sabit nak dapat bacaan panjang, kita semayang cepat-cepat, benda tak ada faedah juga. Macam pernah berlaku satu bulan puasa dulu di Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Mantenan, di Udanau, Blitar, Jawa Timur juga. Dia tarawih 23 rakaat. 23 rakaat 7 minit. Hak tadi 8 jam, hak ni 7 minit. Maknanya satu rakaat dia semayang 18 saat. Fatihah dia, orang buat kiraan, dia baca antara 5 hingga 8 saat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu ya. Baca pendek betul. Kita hak malas ni pun paling laju 30 saat. 30 saat tu laju lah bagi kita. Macam mana dia 23 rakaat 7 minit. Ni masih lagi diperdebatkan. Tapi sebaliknya ada pula yang semayang sampai 8 jam. Dia start semayang tarawih ni lepas pada isyak dia awal. Jadi dia semayang tarawih lebih kurang dalam pukul 7 malam. Dan dia akan tamat semayang tarawih pukul 3 pagi. Non-stop. Rakaat pertama sampai rakaat 20, imam baca komplit 30 juzuk. Setiap dia bahagikan setiap rakaat imam baca 1 hingga 2 juz. Dan dia ambil masa lebih kurang dalam setengah jam untuk 1 hingga 2 juz. Dia lakukan secara berturut sampai juz 30 pada akhir rakaat yang ke-30. Sekali lagi bagi kita yang tak minat Quran, panjangnya ustaz, kena panjang gitu, kita akan rasa panjang. Tapi bagi orang yang cinta Quran, nothing. Ini biasa bagi mereka. Jadi cubalah baca panjang. Cuma ada satu kes pernah berlaku, ni tuan-tuan pernah dengar kisah ini. Ada satu surau di Kuantan, dia sepanjang tarawih dia panggil imam import daripada petani, budak pondok. Imam pondok hari-hari jadi imam, dia orang ni al-hafiz semua. Jadi bacaan dia memang panjang-panjang, tapi panjang yang sedap. Orang seronok dengar bacaan dia. Lagi 3 hari nak raya, dua-dua imam ni baliklah ke petani nak raya dengan keluarga. Jadi bila 3 hari lagi nak raya, surau itu imam asal terpaksa bertugas semula. Imam asal ni bukanlah ustaz pun, dan dia bukan al-hafiz pun, al-hafiz separuh, fiz tak ada, dia separuh je hafal ayat-ayat juzuk 30 ni. Orang lain hafal 30 juzuk, dia hafal juzuk 30. Orang lain tu lain. Jadi okeylah, suruh dia jadi imam balik. Bila dia jadi imam, dia baca surah pendek-pendek je lah, level dia wadduha, idza jam, dia gitu je. Maka jemaah, ialah jemaah mana-mana masjid akan adalah orang perangai begini, kaki komplain lah, orang ni imam ni baca pendek, makan banyak, baca pendek. Anak aku berhenti jadi imam, dia kata betul imam. Imam orang pencen jenis mudah koyok, letak jawatan. Tak nak aku niat banyak, aku dah pencen, peduli apa, berhenti dia. Bila berhenti tak berimam. Ni lagi raya lagi 2 hari ni, macam mana gaya ni? Lalu tu kadar celah mana kita begini bergaduh ni. Akhirnya kata mana nak cari pejabat agama tak dan nak cari imam macam ni. Ginilah. Mana hak kaki komplain tu kita tolak jadi imam. Cakap banyak sangat orang ni tak betul, orang ni tu tolak. Pakcik ni pun memang jenis adalah 3 senawi, 4 senawi gamak dulu. Orang dah macam kan biar kawan jadi imam. Dia kaki komplain nombor 1 kampung tu. Jadi imam. Bila dia jadi imam, dia nak tunjuk baca panjang sikit. Sabbihisma rabbikal a'la, panjang. Level-level orang awam, sabbihis ni kriteria lah, champion dah. Kalau kita tahlil memang jadi duduk depan lah tu, sabbihis ni. Baca sabbihisma rabbikal a'la. Orang pun kata, bagus tu imam ni. Tapi awak semayang ni ingat senang jadi tu imam. Sampai ayat dia lupa. Wa yatajan, dia diam. Wa yatajan, dia batuk sikit. Batuk ni signal minta soft depan ni tolong tambah. Tolong betul kan?
Dia ingat hak duduk soh belakang ni ustaz belaka. Yang belakang ni ramai veteran pok ye ramai belakang ni. Pas pencen baru kenal ni. Semua buat pekak, lantak lah imam aku tak ikut. Mana aku tahu pas watai jan apa. Wa yatajam dia batuk suruh orang sambung. Sampai sudah orang tak sambung. Sepatutnya by right, kalau dia dah tak ingat ayat tu, tukar je lah surah lain. Boleh je, tak ada hal. Qul huwallah. Tapi sebab nak jaga ego dia. Aku komplain aku tak imam dulu, takkan aku baca qul huwallah. Dia keras nak wa yatajam. Tengah dia sibuk nak wa yatajan. Tiba-tiba ada jemaah pada belakang. Sergah dia daripada belakang. Rukuk je lah imam. Dia pun terus rukuk. Terus menonong je rukuk. Tengah rukuk dia teringat. Kenapa aku dengar cakap makmum? Dia kata budak ni berani. Dia baru nak datang marah. Dia cepatkan semayang. Rakaat kedua baca pendek-pendek ya. Habis semayang pusing belakang. Siapa suruh aku rukuk tadi? Dia cari. Budak hak suruh tu. Rakaat kedua lari dah. Takut. Imam gangster memang ni. Itu susah. Masyarakat kita nak educate dia baca panjang susah. Tapi saya sering sebut, baca panjang boleh dengan syarat imam sedap bacaan. Yang kedua, PA system sedap. Sebagaimana kita di Mekah. Tuan-tuan, di Mekah ini yang jadi kita boleh berdiri lama apa sebab? Sebab sound system dia pun sedap. Imam dia pun sedap. Dengar imam sudah baca Fatihah tu suka dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suka dah. Oh suka. Waladdah. Dia punya tu sedap dah dengar. Bacaan mesti sedap. PA system mesti power. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kelebu. Buf. Orang menyampah. Baca pendek pun tak sedap. Dia selalu kita tekankan. Baca panjang boleh. Kita tengok makmum okey kalau baca panjang. Tapi bacaan mesti mau sedap. Dan juga PA system mesti mau sedap. Saya kira kita berhenti dulu di sini. Sebab kalau kita sambung nanti, kita payah nak menghuraikan. Selepas solat subuh, kita akan melihat pula apakah yang Nabi baca di dalam semayang zuhur dan juga asar. Yang ini saya sangat percaya ramai di kalangan kita, kalau semayang sunat zuhur, semayang solat fardu zuhur dan asar, ramai orang baca pendek, lebih kurang. Sebab makmum tak dengar. Ke ada orang tak tahu jadi imam tak payah baca kuat? Ada orang tak perasan, panik. Ada. Dia jadi imam zuhur. Benda baru balik Mekah. Kita expect orang baru balik haji, duduk 44 hari. Dia pula balik pakai serban, bagai berubah dah. Bila dia datang surga, orang tolak jadi imam. Dia pun panik. Ana dah sejak balik Mekah cakap ana hentar dah. Ana tak reti. Janganlah kita share tawaduk sangat. Awak 44 hari duduk Mekah, muka ada nur. Jangan share, dia tak reti. Akhirnya orang tolak dia jadi imam. Dia duduk Mekah 44 hari jadi makmum, bukan jadi imam. Jadi bila tolak jadi imam, panik. Semayang zuhur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum semua pandang. Sudahlah. Kita ni semayang zuhur ke semayang jemaat? Baca kuat. Masing-masing sangka baiklah. Ikutlah. Waladhdallin. Amin ramai-ramai. Orang kata semayang Jumaat ni kau. Amin baca. Habis semayang, makmum tegur. Haji, minta maaf. Kita ni tadi semayang zuhur. Apa baca kuat? Dia agak dah malu. Astaghfirullahalazim. Kita semayang zuhur ke tadi? Iya, semayang zuhur. Ana ingat kita semayang asar. Astagfirullah. Ana baca kuat-kuat. Dia lupa semayang asar pun baca kuat juga. Baca slow juga. Dia bukan tak reti, panik. Jadi kita tengok minggu depan, Nabi zuhur dia dengan asar dia, tara mana panjang dia. Adakah main kulallah kuliah super kita? Yang ni kita sambung minggu depan lah. Saya takut nanti tajuk kita melompat-lompat. Saya kira sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan pagi ini.
Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu sebagai benar dan rezekilah kami untuk mengikuti kebenaran, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai batil dan rezekikanlah kami untuk menjauhi kebatilan. Jangan jadikan kami keliru sehingga kami sesat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu